Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya menarik perhatian kepada tuan-tuan lebih-lebih lagi di saat ini kita sedang memasuki fasa yang ketiga, iaitu minggu yang keempat pada bulan Ramadan, di mana masing-masing cuba mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pencarian Lailatul Qadr yang menjadi keterujaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana fadilat dan kelebihannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan peluang untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana golongan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kejayaan di dunia dan akhirat. Saya ingin menarik tuan-tuan satu ayat dalam suratul Ahqaf, ayat yang ke-15, di mana ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala telah merangkamkan bahawa manusia sepatutnya melakukan kebaikan dan kebaktian kepada kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada awal ayat ini, iaitu kami telah mewasiatkan manusia supaya melakukan kebaktian, melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam ayat ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan semua untuk mengambil satu doa yang mungkin kita boleh jadikan ia sebagai amalan untuk diri kita insya-Allah, ataupun mungkin kita boleh jadikan ianya amalan harian, ataupun yang menjadikan amalan dalam kehidupan kita seharian. Dan seterusnya dalam doa ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, mengajar kita bagaimana untuk menjadikan amal ibadat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa ini juga Allah menyebutkan supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk dan hidayah bagaimana hendak mendidik, mentarbiah ataupun melakukan planning pendidikan untuk anak-anak, supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa membuat kebaikan, kebajikan kepada orang tuanya pada masa-masa yang akan datang. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berdoa supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesegera mungkin, kerana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam suratul Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maknanya yang penting di sini ialah apabila kita beriman dan berbuat amal kebaikan, beramal kebajikan, maka apabila kita melakukan kesilapan, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa kita sentiasa didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih hampir, kalau dalam ayat yang lain, Allah lebih dalam suratul Qaf umpamanya merujuk kepada kita bahawa Allah tu lebih hampir daripada orang di sebelah kita, bahkan daripada dua urat marih kita. Allah Subhanahu wa taala berada lebih hampir seperti itu. Dan dalam pendekatan ini, marilah kita sama-sama supaya kita sentiasa istiqamah di dalam mempertahankan iman kita, kerana cabaran yang berada di depan kita ini kadang-kadang memang mengancam kita mengancam ataupun mencabar kekuatan iman kita, kekuatan knowledge, pengetahuan kita dalam suasana yang mungkin masyarakat sekarang
berlumba-lumba ataupun mungkin untuk mengakses apa-apa maklumat daripada internet dan sebagainya, yang mungkin boleh menimbulkan kecelaruan dan mungkin boleh menimbulkan kesibukan yang berlaku ini. Jadi doa tersebut berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai dan menjadikan sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang berserah diri atau orang Islam. Jadi itulah doa yang mungkin kita boleh hafaz dan kita ulang lagi sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini kita boleh manfaatkan dalam sisa-sisa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dimakbulkan doa kita dan mudah-mudahan kita dapat mengekalkan iman dan Islam kita sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya ingin mengucapkan beribuan kemaafan mungkin di atas kesilapan dalam ucapan saya ini. Itu adalah kelemahan daripada diri saya dan yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.